Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kuliah kami ialah kemerosotan kualiti sumber air bersih. Kami dari kumpulan 4 yang terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Nurul Misbah, Nik Nur Aini, Nur Anis, Nik Najiatul dan Nur Hazlina. Air merupakan sumber asas bagi kehidupan di muka bumi ini. Bukan hanya manusia, malah haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan juga memerlukan air untuk menjalankan aktiviti harian mereka. Namun begitu, persoalan tentang penyediaan air yang memenuhi syarat menjadi masalah kepada masyarakat di Malaysia. Kualiti air pula merosot akibat pencemaran. Kemerosotan kualiti sumber air bermaksud pencemaran sumber-sumber air iaitu sumber-sumber air bersih sama ada dari sungai, kawasan tadahan air hujan, tasik serta kolam. Kita dapat mengukur indeks kemerosotan kualiti air bersih ini dengan adanya indikator seperti kandungan permintaan oksigen biologikal BOD, kandungan bakteria E. coli, kandungan amoniacal nitrogen, kandungan pupuk terampai dan juga nilai keasidan. Di samping itu, perubahan warna dan juga bau yang ada di dalam sesuatu sumber air tersebut juga dapat dikaji. Seperti yang kita tahu, kemerosotan kualiti air bersih ataupun pencemaran air ini sering berlaku di Malaysia. Disebabkan oleh kemerosotan kualiti sumber air ini, sesetengah masyarakat di Malaysia mengalami kesukaran untuk mendapatkan sumber air bersih dan juga air yang ditapis. Jika air yang diminum tidak ditapis dengan betul, maka ia akan mendatangkan penyakit seperti cirit-birit serta muntah berterusan. Hal ini disebabkan oleh kuman yang bernama E. coli yang berada di dalam air. Hal ini telah membawa kepada peningkatan kes kematian akibat daripada penyakit ini yang disebabkan oleh kemerosotan kualiti sumber air bersih. Oleh itu, dengan adanya Matlamat Pembangunan Lestari yang ke-6 iaitu air bersih dan sanitasi yang bertujuan untuk membentuk kesedaran mengenai kepentingan bekalan air bersih dan bahayanya pencemaran air kepada kehidupan sejagat. Jadi, video ini bertujuan untuk mendedahkan punca-punca yang menyebabkan kemerosotan kualiti air bersih. Seterusnya, kita akan mengkaji kesan-kesan apabila berlakunya kemerosotan kualiti air bersih. Dan yang terakhir sekali ialah kita akan menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi kemerosotan kualiti air bersih di Malaysia. Aktiviti pertanian, perlombongan dan penternakan juga merupakan antara punca utama berlakunya kemerosotan kualiti air. Aktiviti pertanian yang menggunakan baja kimia, racun rumpai dan racun serangga sudah pasti akan mencemarkan air, terutamanya jika dijalankan di kawasan tanah tinggi. Hal ini kerana bahan kimia yang disembur pada tanaman akan mengikuti air hujan mengalir dari kawasan pertanian ke hilir sungai apabila berlaku hujan lebat. Selain itu, aktiviti perlombongan yang berleluasa juga mencemarkan air. Hal ini kerana air dari kawasan perlombongan mengandungi kandungan zarah terampai dan bahan logam yang mempunyai kaitan dengan mineral yang dilombong yang akan membahayakan kesihatan pengguna. Apabila hujan lebat turun, zarah-zarah ini tentu akan disalurkan ke dalam sungai. Pembentungan najis binatang yang tidak terurus daripada aktiviti penternakan bukan sahaja akan mencemarkan air, malah akan menyebabkan pencemaran bau. Hal ini kerana najis binatang mengandungi pelbagai bakteria, virus dan parasit seperti E. coli yang akan mencemarkan kualiti air. Selain itu, aktiviti penerokaan hutan untuk pembangunan bandar, pembinaan infrastruktur fizikal dan perindustrian telah menyebabkan berlakunya pelepasan influen atau sisa kilang ke sungai, tasik, paya dan sebagainya. Sektor perkilangan yang dianggap sebagai sektor yang paling banyak menyumbang kepada pencemaran sumber air khususnya air sungai. Antara kilang yang dikatakan menyumbang kepada kemerosotan kualiti air ialah kilang yang memproses getah dan kelapa sawit. Sebagai contoh, kilang di Skudai Johor dan kilang di Sungai Perai Pulau Pinang. Kadar kemerosotan diukur dengan indikator kandungan BOD dalam air di samping perubahan warna dan bau. Selain itu, pelepasan bahan-bahan pencemar dari serombong kilang ke udara juga boleh menyebabkan kualiti air hujan merosot dan berlakunya hujan asid. Kesan daripada berlakunya kemerosotan kualiti air ini adalah yang pertama, menjejaskan kesihatan manusia dan haiwan, di mana air yang tercemar mempunyai bahan pencemar dan bakteria yang berbahaya kepada manusia dan spesies lain. Contohnya, kandungan sodium boleh memberi kesan kepada jantung manusia, manakala DDT merupakan sejenis racun serangga yang boleh mengubah kromosom manusia, dan kandungan PCB pula boleh menyebabkan kanser kulit, muntah-muntah dan cirit-birit.
Manakala penyakit berjangkit juga boleh berlaku berpunca daripada manusia minum dan mandi daripada punca air yang tercemar ini. Kesan kedua daripada berlakunya kemerosotan kualiti air ialah membunuh kehidupan akuatik, di mana pencemaran air yang berlaku memberi kesan kepada ekosistem air. Tumpahan minyak yang berlaku menyebabkan minyak terapung di permukaan air dan menghalang untuk udara menembusi air laut atau air sungai ini. Seterusnya, kesan tumpahan minyak ini juga boleh membunuh dan merosakkan terumbu karang, di mana terumbu karang ini menjadi sumber untuk mendapatkan makanan oleh kehidupan akuatik lain. Oleh sebab itu, sistem ekologi boleh terganggu disebabkan berlakunya tumpahan minyak, dan rantaian makanan juga boleh terganggu dan menyebabkan haiwan di lautan mati. Kesan yang terakhir daripada berlakunya kemerosotan kualiti air ialah merosakkan keindahan alam sekitar, di mana tumpahan minyak dan sisa peperja yang terapung di permukaan air telah menyebabkan wujudnya bau yang tidak selesa bagi penduduk yang tinggal di kawasan sekitar. Manakala bagi sektor ekonomi pula akan terjejas kerana kawasan pelancongan akan kelihatan kotor dengan sampah sahara yang terapung di permukaan air pantai, dan menyebabkan kemerosotan berlaku bagi sektor pelancongan kerana pelancong tidak tertarik lagi untuk datang melancong di kawasan itu. Langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti sumber air ialah pelaksanaan undang-undang di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Tindakan tegas akan diambil oleh penguat kuasa sekiranya mana-mana pihak didapati mencemari sumber air bersih, sama ada dikenakan denda atau kompaun, dipenjarakan sekiranya sabit kesalahan, atau menarik balik lesen perniagaan atau operasi kepada mana-mana pihak dikenal pasti mencemarkan sumber-sumber air, sama ada dari pekilang, penternak, pemilik kapal, orang perseorangan dan sebagainya. Langkah yang seterusnya ialah pelaksanaan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Langkah ini perlulah giat dijalankan dengan mengawal selia aktiviti-aktiviti pembalakan dan penyahutanan agar tidak memberi impak kepada flora dan fauna, terutamanya kawasan rezerv sungai, kawasan tadahan dan hutan simpan. Sebagai contoh, kawasan 10 km dari tebing sungai merupakan kawasan rezerv atau kawasan penampan yang tidak boleh diusik untuk pembalakan dan penyahutanan. Di samping itu, penyediaan loji perawatan di kawasan-kawasan tebing sungai. Ianya berperanan merawat air yang tercemar akibat sisa-sisa kilang dan air kumbahan. Sisa air kumbahan perlu dikawal dan dirawat melalui cara rawatan primary, rawatan secondary dan rawatan tertiary. Cara untuk mengawal air kumbahan industri ialah dengan mengawal selia puncanya di sesebuah kilang berkenaan, membuang air kumbahan dengan menggunakan cara rawatan berbeza, atau air kumbahan boleh dirawat secara penuh di kilang sama ada ia kemudian diguna semula atau dibuang terus. Tujuan rawatan biasa untuk air kumbahan ialah bagi mengurangkan bahaya dan risiko bagi penggunaan manusia selain menghilangkan terus, mengurang atau meminimumkan kesan air kumbahan supaya ia boleh digunakan sebagai air berkualiti kepada alam sekitar. Setelah melalui proses perawatan, air yang bersih akan dialihkan semula ke sungai. Selain itu, cara untuk membersihkan sungai dan melicingkan kadar alirannya ialah dengan menyediakan pemerangkap sampah. Seterusnya, usaha-usaha mempertingkatkan R&D dan teknologi perlulah dilaksanakan dari masa ke semasa. Sebagai contoh, teknologi kita semula air atau mengubah teknologi perindustrian ke arah yang tidak mencemarkan air untuk menjamin sumber-sumber air sentiasa bersih pada masa hadapan. Kesimpulannya, sumber air merupakan sumber alam semula jadi yang sangat diperlukan oleh semua organisma dan bukan organisma untuk meneruskan kehidupan seharian. Perkembangan dan kemajuan yang menuju ke arah pemodenan telah menyebabkan kualiti dan kuantiti sumber air semakin berkurangan. Pelbagai aktiviti manusia secara langsung atau tidak langsung telah menyebabkan pelbagai kerosakan terhadap sumber air. Pencemaran air di Malaysia, terutama air permukaan khususnya di beberapa batang sungai yang terletak berhampiran dengan kawasan perindustrian, boleh dikatakan berada pada tahap yang agak membimbangkan. Walaupun pelbagai langkah mengatasinya telah diambil, namun masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara total. Diramalkan bahawa keterjelasan kualiti dan kuantiti air pada masa hadapan akan menjadi penentu utama kualiti kehidupan manusia dan organisma lain di atas permukaan bumi ini. Kemajuan teknologi dan penerapan konsep pembangunan lestari dalam kehidupan manusia hanya dapat mengurangkan pencemaran air sungai daripada terus berlaku dalam peratusan yang sangat kecil. Namun, sikap manusia yang tamak dan mementingkan diri sendiri menyebabkan pencemaran air terus berlaku. Masalah ini terus menghantui kehidupan manusia sendiri. Oleh itu, manusia perlu mengambil satu pendekatan dan inisiatif yang bernas untuk mengurangkan faktor penyumbang pencemaran air, mengintarkan semula air tercemar dan mengekalkan kualiti sumber air di atas permukaan bumi ini.